Hello semua, saya Dr. Irmawani Othman daripada Universiti Malaysia Sabah. Saya akan membentangkan kertas kerja bertajuk Maslahat Literasi Pendidikan Politik Simbiosis Golongan Belia dalam Mendepani Perubahan Lanskap Kepimpinan Negara. Disputasi sasaran perbincangan secara tuntas menekankan manfaat literasi pendidikan ilmu politik dalam memperluaskan peluang generasi muda untuk berkecimpung dalam arena politik, mengilap bakat kepimpinan generasi, lantas secara dinamik mencorak lanskap kepimpinan negara ke arah pembangunan negara yang bersifat progresif. Mendasari latar belakang berbentuk inaugurasi, kertas kerja ini meletakkan lensa penelitian ke atas seleksi isu-isu kontemporari, antaranya: pertama, iltizam generasi muda dalam pendidikan literasi politik. Kedua, relevansi kepimpinan melalui Akta Pertubuhan Belia dan Pembangunan Belia tahun 2007, Akta 668, pindaan tahun 2009. Ketiga, kebebasan bersuara dalam penentusahan hak asasi mahasiswa. Keempat, vitaliti belia sebagai populasi produktif. Dan kelima, belia dan dunia pekerjaan. Dalam pembentangan ini refleksi ketelitian akta-akta lain seperti: pertama, Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971. Kedua, Perlembagaan Persekutuan, Perkara 119 Subseksyen 1. Ketiga, Seksyen 15C, Subseksyen 2, Akta Pekerja 1955. Serta keempat, Akta Umur Dewasa 1971 telah dianalisis bersama isu perundangan semasa komuniti belia di Malaysia. Pendidikan literasi politik merujuk kepada eksplorasi isu-isu politik semasa yang didedahkan kepada golongan belia demi bermatlamat melahirkan generasi muda yang celik minda terhadap hak tanggungjawab dan kewajipan mereka sebagai seorang rakyat berfikiran kritis, proaktif dan cakna urusan pemerintahan negara. Mengklasifikasikan belia sebagai golongan individu berumur 18 hingga 30 tahun telah mencatatkan rekod statistik Jabatan Perangkaan Malaysia kepada bilangan belia seramai 15.1 juta, iaitu 46.64% penduduk Malaysia pada tahun 2018. Manakala unjuran tahun 2030 memperlihatkan peratusan besar pemegang pucuk pimpinan negara bakal dicorakkan oleh komposisi penduduk dari golongan belia. Pendedahan dari awal usia muda mampu mengakarumbikan keinginan untuk tahu serta peka terhadap keunikan, kelebihan, kepincangan serta kelompangan dalam institusi yang melibatkan bidang politik negara. Dari perspektif tersebut, perbincangan ini merungkai seleksi isu-isu yang berbangkit, iaitu dengan meneliti manfaat pendidikan literasi politik, sama ada ianya benar berfungsi sebagai simbiosis generasi muda mendepani perubahan lanskap kepimpinan negara. Antara penerokaan isu-isu politik yang dikupas termasuklah pertama, belia dan kepimpinan negara. Kedua, perkongsian pandangan dan penentusahan hak asasi. Ketiga, pendidikan literasi politik dan undang-undang. Keempat, vitaliti belia sebagai populasi produktif. Dan kelima, belia dalam dunia pekerjaan. Pendekatan politik dalam mendukung aspirasi belia sebagai tunggak barisan pelapis kepimpinan negara dilihat suatu perubahan lanskap kepimpinan kenegaraan yang disambut baik oleh rakyat Malaysia demi meletakkan pembangunan ekonomi negara kita sejajar dengan era modernisasi berdasarkan statistik yang dikeluarkan dari Pertubuhan Pendidikan, Sains dan Kebudayaan Bangsa-Bangsa Bersatu atau lebih dikenali sebagai UNESCO pada tahun 2015 mempamerkan unjuran bilangan belia. Mendahului golongan tua, di mana 52.5% adalah golongan yang berumur 30 tahun dan ke bawah, anggaran 7.2 bilion jumlah populasi manusia. Secara perbandingan pada tahun yang sama, golongan belia merupakan komuniti terbesar dengan mengambil peratusan populasi 42% daripada keseluruhan bilangan penduduk di Malaysia. Perkara tersebut memberi indikasi golongan belia wajar mempunyai literasi politik dan diperluaskan sokongan bagi mereka untuk menceburi bidang politik agar tahap kematangan berhubung hal ehwal dalam dan luar negeri dapat dicapai.
Tuntasnya, sekiranya negara itu tidak mengambil langkah proaktif dalam menggagaskan pendidikan literasi politik ke atas jati diri generasi muda, maka suara belia akan terus tenggelam, di mana masyarakat kekal beranggapan bahawa tahap kematangan politik rendah belia masih belum memperlengkapkan diri mereka terlibat dalam hal-hal kenegaraan. Bagi mendukung aspirasi belia sebagai barisan pelapis kepimpinan negara, maka semua pihak harus berganding bahu, menggambling tenaga, membangunkan kelompok terbesar dalam populasi negara kita ini, dengan berlandaskan perancangan yang rapi, efektif, dan sistematik. Merintis sejarah pertubuhan Universiti Islam Antarabangsa Malaysia yang digagaskan oleh Angkatan Belia Islam Malaysia semenjak 1948 cuba menonjolkan pergerakan belia sebagai golongan prihatin dan berminat untuk menceburi hal-hal kenegaraan serta bersama-sama melayari arus perdana negara. Malahan idea bernas mahasiswa UIAM pada ketika itu menjadi imej pembangunan karakter generasi muda yang mempunyai fahaman politik dan ekonomi. Dan dilengkapi dengan kemahiran berfikir kritis terbit dari literasi pendidikan politik, Akta Pertubuhan Belia dan Pembangunan Belia tahun 2007 diperkenalkan bertujuan bagi memangkinkan penyertaan belia, iaitu individu berusia 15 sehingga 40 tahun bergiat aktif dalam pembangunan negara, di mana elemen pengukuhan jati diri, keakuran kesetianegaraan, dan peningkatan kemahiran keusahawanan menghasilkan kepimpinan terhadap golongan tersebut, cabaran kerajaan pada ketika itu lebih tertumpu kepada cara untuk mencapai penglibatan belia di kawasan pedalaman, terutama apabila era teknologi berkembang mewujudkan revolusi industri 4.0. Mendepani cabaran kepincangan tersebut, kerajaan berusaha mencari alternatif lain bagi menjaga kebajikan rakyat dengan penggubalan Dasar Belia Malaysia, DBM, pada tahun 2015. Dasar Belia Malaysia 2015 bertujahkan aspirasi negara dalam pembangunan belia melalui pengembangan potensi individu, telah digalaskan di atas bahu Majlis Belia Malaysia. Kebebasan bersuara merujuk kepada lontaran pandangan, berhubung fakta berasas, tanpa menyentuh isu sensitif, yang bebas unsur pertelingkahan, serta bersaling hubungan dengan hak asasi manusia tanpa mengira gender, umur, bangsa dan agama, membicarakan soal kebebasan bersuara. Golongan belia yang melibatkan mahasiswa merupakan isu yang diperdebatkan, yang selalunya bertumpu kepada pertikaian kelayakan untuk bersuara, yang selalunya mengundang kontroversi dengan dilabelkan sebagai menentang peraturan dan dasar tertentu. Namun begitu, era modernisasi menyaksikan rakyat Malaysia yang cakna dengan konsep negara demokrasi semakin membuka ruang dan peluang mendengar tanpa prejudis suara mahasiswa apabila generasi muda berkenaan menggunakan platform yang tepat. Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971 termaktub di bawah kuasa Kementerian Pengajian Tinggi, KPT, bagi otoriti universiti menguruskan peruntukan, penyelenggaran dan pentadbiran seperti mana diperkenankan oleh Yang di-Pertuan Agong pada April tahun 1971. Antara peruntukan dalam Auku tahun 1971 yang mempunyai berkaitan dengan hak bersuara mahasiswa, menyentuh tentang hak keadilan mahasiswa dalam penglibatan kegiatan politik kampus. Komuniti pelajar universiti rata-ratanya berada dalam lingkungan usia 20-an dianggap belum mempunyai kematangan sewajarnya dalam melakukan pertimbangan keputusan yang membabitkan hal-hal berbau politik dan mempunyai implikasi memudaratkan hal ehwal negara. Andaian tersebut telah membawa spekulasi dari pihak pelajar universiti berhubung ketelusan pihak pengurusan universiti dalam memberikan hak keadilan mereka. Manakala kebebasan bersuara mahasiswa dalam kegiatan politik kampus difahami oleh segelintir masyarakat luar sebagai aktiviti yang mempunyai unsur negatif dan patut dihindari oleh mahasiswa, disebabkan ianya merupakan agenda yang bercanggah dari matlamat mereka untuk mendapatkan ijazah pengajian. Kekeliruan berkenaan bersabit dengan stigma yang dikaitkan dengan insiden-insiden yang kurang menyenangkan, terbit dari tindakan golongan mahasiswa yang dilabelkan keterlaluan dalam mengikut emosi.
dan amarah semasa menyampaikan hasrat mereka kepada pengurusan universiti dan juga pemerintah. Apabila manipulasi isu berkenaan digemburkan dan akhirnya menarik kerisauan masyarakat di luar, yang semestinya mempunyai anak-anak yang sedang mengikuti pengajian, maka ianya sedikit sebanyak telah merusakkan imej kegiatan politik kampus yang melibatkan kebebasan bersuara golongan mahasiswa. Usaha mendelegasikan tanggungjawab kepada Majlis Persatuan Mahasiswa MPP bagi menguruskan sepenuhnya agenda pilihan raya kampus dilihat sebagai usaha proaktif dalam meletakkan kepercayaan kepada generasi muda mengurak langkah, melampiaskan hak kebebasan bersuara mereka pada saluran yang sesuai pindaan Akta Perlembagaan Persekutuan. Perkara 119 Subseksyen 1 yang dilaksanakan pada Julai 2019 telah membuka mata rakyat Malaysia berhubung hak perundangan mengundi bagi populasi paling besar negara, iaitu golongan belia. Pindaan yang mendasari had umur layak mengundi bagi pilihan raya umum negara diturunkan dari usia 21 tahun kepada 18 tahun, menggembarkan majoriti masyarakat Malaysia yang masih belum bersedia menerima perubahan yang dianggap radikal. Hasil dari statistik yang digarap oleh Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia mengeluarkan bilangan penduduk negara ini yang merangkumi 5.6 juta orang berusia 18 tahun ke atas, manakala 1.2 juta daripadanya merupakan warga negara yang berada dalam lingkungan usia 18 hingga 20 tahun. Antara isu diketengahkan bagi menggambarkan kelebihan undi 18 di Malaysia adalah dengan membuat perbandingan antara negara-negara seperti Amerika Syarikat, Argentina, Itali, Perancis, Jerman, Jepun dan India, di mana mereka meraih undi dari populasi belia telah terbukti memberi impak besar ke atas sistem pemerintahan yang lebih berwawasan. Isu perwakilan belia dalam Parlimen dan Akta Umur Dewasa 1971, iaitu apabila Parlimen meluluskan pindaan Perlembagaan Persekutuan yang menurunkan had umur minimum kelayakan. Implikasi berikut menyaksikan hak mengundi mempunyai pemberat yang sama layak menjadi calon pilihan raya. Strategi Majlis Belia Malaysia atau MBM dalam mensasarkan 80 ahli parlimen dari golongan belia dilakukan dengan mengambil kira perwakilan dari populasi belia Malaysia meliputi 40% penduduk, iaitu 14.7 juta orang. Justru itu, pengalaman pilihan raya umum 2008 yang telah menyaksikan Barisan Nasional mengalami kekalahan yang paling teruk sepanjang 52 tahun Malaysia merdeka menjadi iktibar kepada negara. Penelitian terhadap faktor penyumbang kepada kekalahan BN adalah kekhilafan pemerintah pada ketika itu, bersifat alpa perubahan dari segi peranan dan autonomi generasi muda yang sangat berpengaruh seiring dengan modernisasi dunia tanpa sempadan dan kepesatan dan kecanggihan teknologi. Vitaliti belia sebagai populasi produktif di sesebuah negara merupakan aset yang tidak ternilai, namun golongan tersebut tidak terkecuali dari berhadapan dengan cabaran dunia pekerjaan. Sebagai barisan hadapan dalam pembangunan sosioekonomi, liabiliti belia disandarkan bagi mencorak hala tuju kepimpinan negara, di mana keterlibatan belia harus bergerak seiring dengan perkembangan global. Namun begitu, musibah COVID-19 yang melanda dunia memberi kesan kritikal ke atas sektor pekerjaan. Perintah Kawalan Pergerakan (PKP) dikuatkuasakan pada tahun 2020, merupakan titik merudum pengangguran dalam kalangan belia apabila kehilangan punca pendapatan, apabila premis pekerjaan terpaksa ditutup. Bagi membendung penularan pandemik yang mengganggu-gugat kesihatan umum, serta mengorbankan ramai nyawa, kepentingan Akta Pekerjaan 1955 dilihat relevan apabila krisis dunia pekerjaan melanda Malaysia apabila negara merekod kadar pengangguran paling tinggi, iaitu 3.9% pada suku tahun pertama tahun 2020, berbanding dengan hanya 3.3% pada tahun 2019. Persatuan Majikan Malaysia (MEF) menggunakan hak mereka sebagai majikan untuk tidak memberi pertimbangan ke atas pemberhentian pekerjaan bagi isu-isu seperti pekerja yang sambil lewat tidak hadir bekerja semasa tempoh PKP dilaksanakan oleh kerajaan.
Mengguna pakai peruntukan Seksyen 15 Subseksyen C Subseksyen 2, Akta Pekerja 1955, yang menyatakan kuasa mutlak atas majikan bagi kesahan pemberhentian pekerja yang melanggar syarat-syarat dalam pekerjaan. Manakala, dalam usulan Kongres Kesatuan Sekerja Malaysia MTUC, telah membidas kewajaran tindakan pihak majikan yang memanipulasikan Seksyen 15, Subseksyen C, Subseksyen 2 Akta Pekerja 1955 untuk tidak melaksanakan tanggungjawab sebagai majikan dengan bersandarkan alasan bencana alam yang berada di luar kawalan manusia. Sementara itu, dilema yang serupa dihadapi oleh Kongres Kesatuan Pekerja-Pekerja di dalam Perkhidmatan Awam atau lebih dikenali dengan Congress of Union of Employees and the Public Abdul Civil Services, KOEPAX, yang mewakili 1.2 juta pekerja sektor awam apabila permasalahan yang serupa timbul di atas ketidakberkesanan strategi pengurusan badan awam. Mengatur cara fleksibiliti jadual bekerja bagi kaki tangan awam semenjak pandemik COVID-19 tercetus. Fenomena tersebut mendorong kebimbangan MBM ke atas nasib belia yang tidak terbelah. Pada 9 September 1950, Majlis Belia Malaysia, iaitu MBM, atau Malaysia Youth Council, MYC, diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia sebagai sebuah gagasan Badan Induk Pertubuhan Belia Malaysia, sebagaimana termaktub di bawah Akta Pertubuhan. MBM yang bertaraf sebuah badan pertubuhan bukan kerajaan, telah diberi mandat menyelaraskan aktiviti belia dan pelajar di mana platform tersebut diutilasikan bagi tujuan memangkin pembangunan progresif belia dari bidang ekonomi, politik, sosial, serta memupuk perkembangan aspek fizikal dan kerohanian generasi muda. Tumpuan utama MBB adalah melengkapi sahsia jati diri belia, menjadi seorang warga negara berwawasan, matang, kreatif, dan berinovasi tinggi, bersemangat wajar, serta berdedikasi dalam dunia pekerjaan. Secara khususnya, MBM berhasrat agar golongan belia bangkit cekal mendepani cabaran kehidupan dan menyumbang secara progresif ke atas pembangunan negara dengan berada dalam sistem sokongan persekitaran kondusif. Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009 sinonim dengan isu amalan rasuah politik mendatangkan impak negatif kepada masyarakat dan negara, terbukti dari zaman Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj sehingga kini, di mana politik wang merangkumi kegiatan rasuah atau suapan yang melibatkan salah guna kuasa, pembelian undian dan pelepasan wang dalam kalangan pemimpin negara, golongan belia bersifat naif, mudah dimanipulasikan dengan umpanan duit oleh ahli politik. Perbuatan tidak bermoral ahli politik tersebut dianggap kritikal kerana orang muda tidak begitu jelas mengenai rasuah dan hanya menerima untuk kepentingan diri sendiri tanpa memikirkan implikasi terhadap orang lain. Justru itu, sifat rasuah menjadi matlamat kerajaan bersih, cekap dan amanah yang dipelopori sekian lama oleh negara dalam usaha menanamkan nilai-nilai murni pemimpin negara. Peruntukan perundangan yang merujuk Seksyen 7G, Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, tahun 2009, bertujuan mendidik masyarakat untuk sama-sama bangkit menentang gelajar rasuah di segenap lapisan masyarakat tanpa prejudis. Manakala Seksyen 7 Subseksyen F, Akta SPRM 2009 memberi penumpuan khusus kepada memelihara identiti individu dalam melaporkan aktiviti rasuah dengan harapan perlindungan berkenaan mendapat kepercayaan dan sokongan orang ramai dalam memerangi rasuah. Selama ini umum disuguhkan dengan imej belia yang tidak mempunyai kematangan, seolah-olah memberi gambaran bahawa mereka tidak layak diberi kepercayaan untuk terlibat dalam pentadbiran negara. Seharusnya persepsi sedemikian dieliminasikan dari pemikiran masyarakat moden hari ini, di mana, meskipun pentafsiran kematangan merujuk kepada kedewasaan pemikiran seseorang, namun, ianya merupakan elemen yang berbeza dengan pentafsiran perilaku politik seseorang. Penafian kebebasan bersuara serta melontarkan pandangan adalah sama seperti menidakkan hak asasi warga negara demokrasi. Generasi muda bukan sahaja perlu bersemangat daya saing, malahan harus mempunyai keberanian tinggi
agar tidak ketinggalan dalam pembangunan global setanding negara maju. Mendasari pencapaian tahun 2020 sebagai asas kemajuan Malaysia, maka negara mensasarkan tahun 2057 mampu mengangkat Malaysia menerajui pelbagai bidang. Justru itu, pendidikan literasi politik wajar menjadi agenda kritikal pengurusan dan pembangunan belia dan harus difikirkan dalam konteks yang luas. Tuntasnya, kerajaan Malaysia perlu melakukan unjuran pelaburan besar kepada golongan belia kerana mereka merupakan aset yang paling penting untuk kemajuan negara kita. Sekian, terima kasih.